Assalamualaikum dan salam syurgaku sayang. Buletin UKAS edisi malam 5 Jun 2021 bersama saya Al-Fairis Jemurin. Berita utama, Kerajaan Sarawak bersetuju menyuntik peruntukan tambahan sebanyak RM15 juta bagi bantuan makanan Sarawakku Sayang, salah satu inisiatif dalam bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 6.0. Ini menjadikan sebanyak RM35.5 juta telah diperuntukkan oleh Sarawak selepas Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg sebelum ini mengumumkan peruntukan sebanyak RM20.5 juta untuk bantuan makanan. Selain itu, kerajaan negeri turut memperuntukkan sebanyak RM5 juta untuk kos pengangkutan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Ketua Menteri telah bersetuju untuk menambah peruntukan tersebut bagi menampung peningkatan jumlah penerima terutama daripada kumpulan B40. Dalam kenyataan medianya selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Kecil Rantaian Bekalan Makanan bagi program bakul makanan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sarawak pada Jumaat, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu dana tersebut akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB. Katanya JPBB akan mengumpul senarai penerima bantuan makanan dan akan bekerjasama dengan Pusat Hikmat Masyarakat, pemimpin masyarakat dan agensi-agensi yang berkaitan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak, Majlis Kerajaan Tempatan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGOs. Laporan seterusnya, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang diadakan di Pusat Jagaan Warga Emas Eden on the Park dan Rumah Seri Kenangan Samarahan telah berjalan dengan lancar pada Jumaat. Menerusi hantaran di Facebook, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menjelaskan keutamaan diberikan kepada warga emas untuk mendapatkan vaksin COVID-19 kerana mereka tergolong dalam kalangan yang paling berisiko tinggi untuk dijangkiti. Justru beliau yang juga penasihat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak amat menghargai dan berterima kasih kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS serta Pejabat Kesihatan Bahagian PKB Agensi Persekutuan atas pelaksanaan program imunisasi berkenaan yang dijalankan dengan lancar dan jayanya. Tambah Dr. Sim, inisiatif sedemikian juga membuktikan bahawa warga emas yang berada di pusat jagaan tidak pernah terkecuali dalam aspek penjagaan kesihatan lebih-lebih lagi tatkala negara berdepan pandemik COVID-19. Selanjutnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri telah mengaktifkan Dewan Suara sebagai pusat pengeluaran release order dan pembuangan gelang sejak 31 Mei lalu. Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, mereka yang selesai menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari dan mendapat keputusan ujian calitan COVID-19 negatif boleh datang ke Dewan Suara bagi mendapatkan release order serta pembuangan gelang. Berapa sehari ada 400 orang datang sini untuk dapat release order daripada kuarantin dan untuk memotong gelang tangan mereka. Jadi tampaknya tempat ini memang lebih sesuai tempat datang. Mereka pun cukup luas. Tempat ini mereka menunggu di pun cukup luas. Jadi keadaan ini sekarang lebih selesa lah. Sekarang kita berada dalam satu kawasan kompleks di sini. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas meninjau proses pengeluaran release order dan pembuangan gelang di Dewan Suara Miri pada Jumaat. Sebelum ini, pusat pembuangan gelang serta pengeluaran release order dilakukan di Pusat Sehenti COVID-19 Stadium Tertutup Bandaraya Miri, Indoor Stadium, tetapi mengambil kira kesesakan dan mematuhi prosedur operasi standard SOP, JPBB Miri telah membuka satu lagi fasiliti di Dewan Suara Miri bagi tujuan yang sama. Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak turut mengesahkan Pusat Penilaian COVID CAC telah beroperasi di Stadium Terbuka Miri dan ini sekaligus menjadikan bahagian Miri mempunyai 3 fasiliti yang mempunyai keupayaan pengurusan berkaitan dengan COVID-19. Beralih di Bintulu, sebuah kilang pelebur di kawasan perindustrian Samalaju telah diarahkan tutup operasi selama 14 hari bermula Jumaat selepas lebih 100 pekerjanya disahkan positif COVID-19.
Susulan itu, pekerja yang terdiri daripada warga tempatan dan asing itu kini dikuarantin di 2 blok kuartus pekerja dan ujian saringan COVID-19 turut dijalankan secara berperingkat ke atas mereka. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Sri Tiong Keng Seng yang turut sama dalam tinjauan itu berkata sebuah pusat kawalan dan rawatan berisiko rendah PKRC COVID-19 akan ditubuhkan di kawasan itu bagi menyediakan perkhidmatan perubatan dan rawatan kepada pekerja yang dijangkiti. Kita kerja akan set up itu PKRC di sini, ambil 1-2 blok, mungkin sekarang sementara 1 blok kita ambil buat PKRC ini coping patient, kita akan tidak bawa begini dulu pasal sistem pulang balik 2 jam lebih. Kita hanya ambil kalau coping patient yang seriusnya bawa pergi Bintulu hospital. Jadi kita punya PKRC saya tinggal sini, kita pun cakap itu jururawat sama doktor semua punya station dekat sini untuk kasih tiaran perubatan itu semua lah. Mengulas lanjut, Datuk Sri Tiong menegaskan jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian JPBB Bintulu memandang serius ke atas perkara ini dan tidak teragak-agak mengambil tindakan tegas terhadap pihak pengurusan kilang berkenaan. Perkara ini akan dirujuk kepada Kementerian Kerajaan Tempatan untuk tindakan lanjut. Seterusnya, terima kasih Kerajaan Persekutuan Kerajaan Sarawak dan Gabungan Parti Sarawak GPS kerana membantu rakyat di Balingian untuk menerima vaksin. Itu reaksi Jamil Pai, salah seorang penerima vaksin pada hari pertama program vaksinasi COVID-19 kebangsaan di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Klinik Kesihatan Balingian pada Jumaat. Kita berharap semua, lebih lagi kepada warga emas yang berada di Balingian ini untuk sama-sama mengambil vaksin yang telah diberi oleh pihak kerajaan ini, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan juga Kebudayaan Sarawak dan juga kepada GPS yang sama-sama untuk membantu kita rakyat di Balingian ini untuk sama-sama mengambil vaksin kita. Seorang lagi penerima yang sempat ditemu bual UKAS, Husaini Norsah, turut menyeru orang ramai di Balingian untuk bersama-sama mengambil vaksin. Setelah saya mengambil vaksin, saya tidak ada masalah apa-apa. Bagi yang orang di luar itu, sama-sama lah kita untuk mengambil vaksin untuk menjaga kesehatan kita daripada jangkitan COVID-19. Seorang lagi penerima, Bahrun Keram, menggesa warga di situ untuk tidak takut mengambil vaksin kerana ia untuk perlindungan diri dan masyarakat. Kalau itu nak vaksin pertama, jadi nabi ninau lah. Jadi aku menyuruh juga kalau warga Balingian lah. Kak kalau mengayang vaksin itu buat menjaga terlalu baik awak, jaga aidak, jaga keluarga terlalu. Seramai 106 individu terdiri daripada warga emas dan mereka yang memiliki sejarah komorbid menerima suntikan pada hari pertama di PPV Klinik Kesihatan Balingian. Manakala di Bau, dengan seramai 411 orang individu lagi dari daerah itu menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV COVID-19 Bau pada Jumaat. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua itu diadakan di Dewan Perdana Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, wilayah Sarawak. Penerima vaksin jenis Sinovac itu membabitkan golongan warga emas dan individu yang mempunyai sejarah penyakit. Turut menerima vaksin adalah para sukarelawan vaksin MyVac, anggota rela, kaki tangan Jabatan Kerja Raya dan guru-guru sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Bau. Sementara itu, seramai 401 lagi individu menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Masyarakat Lundu pada Jumaat. Program vaksinasi COVID-19 fasa kedua daerah Lundu itu berjalan dengan lancar dengan semua penerima memberi kerjasama dengan petugas di pusat PPV berkenaan. Untuk rekod, seramai 929,435 individu disasarkan menerima vaksin bagi fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Sarawak. Fasa kedua ini menyasarkan golongan berisiko tinggi iaitu mereka yang mempunyai penyakit kronik dan warga emas berusia lebih 60 tahun. Masih dengan laporan di Lundu, para jemaah di daerah itu didapati mematuhi prosedur operasi standard SOP pelaksanaan solat Jumaat di Masjid Pihin Sri Adenan Satim di sini pada Jumaat.
Pemantauan petugas barisan hadapan dan ahli jawatankuasa pengurusan bencana daerah Lundu mendapati para jemaah mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Majlis Islam Sarawak MIS. MIS telah menetapkan SOP itu dalam garis panduan SOP pengimarahan masjid dan surau sepanjang tempoh PKP yang berkuat kuasa sehingga 14 Jun ini. Untuk rekod berdasarkan SOP berkenaan, hanya 5 orang membabitkan pegawai masjid serta jawatankuasa pengurusan masjid atau surau dibenarkan hadir untuk solat fardu 5 waktu dengan mematuhi penjarakan fizikal 1 meter. Manakala bagi solat Jumaat pula hanya 15 orang terdiri daripada pegawai masjid dan jawatankuasa pengurusan masjid atau surau dibenarkan hadir juga dengan mematuhi penjarakan fizikal 1 meter. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.